Jadi saya ringkaskan jawapan saya kepada Pak Salak, that we have wasted a lot. Kita telah menghabiskan ya dari sudut waktu dan dari sudut sumber kita ya, dengan kegagalan gelombang pertama penswastaan. Ya, kita telah mengalami keadaan yang cukup teruk pada financial crisis 1997. We thought that we have young tigers. We thought that we have captains of industry. Sebenarnya through rentier system, kita telah melahirkan satu rentier class, ya, yang pada datangnya serangan ya Asian crisis itu, kita sebenarnya bawa balik, ya, we have returned back, reverse back the clock. Dan kali ini kita mau mengulangi, ya, mengulangi gelombang penswastaan kedua dengan the new rentier class, yang kalau kita terus-terusan begini, rather than berbanding dengan kalau kita telah melakukan pelaburan besar dalam human capital. Dan kalau saya bercakap tentang human capital, reason why we are not getting the FDIs, we are not getting sebagaimana dalam tahun 60-an 70-an. We were the destination, investment destination. Sekarang ini kita terpaksa mengakui bahawa dua faktor dalam menjana pertumbuhan, sama ada di government spending G factor maupun FDIs, tidak boleh lagi kita letakkan kebergantungannya. We have got to drive our economy through domestic demand dan domestic aggregate demand, dan kita terpaksa melihat kepada dalaman, ya, oleh kerana penguncupan demand daripada sama ada di American crisis ataupun the Eurozone crisis, ya, kita terpaksa mencari rakan dagangan yang baru, sama ada daripada timur Asia Timur ini, the Middle Eastern, China, the BRIC punya group, ya, dan yang lain. Jadi we are still in denial lah. Dalam bahasa yang mudahnya, kita masih dalam penafian. Kita tidak mau mengakui bahawa kita telah gagal mengurus takbir sumber kita dengan baik, ya, melahirkan human capital, satu golongan knowledge workers daripada semua bidang, ya, dan kita tertinggal daripada sudut ini. Lalu hari ini, ya, tatkala kita gagal mendapat FDIs, ya, seperti mana negara-negara yang sudah yang berbanding di Asia ini sendiri, lalu kita menyalahkan, ya, perkara yang seperti mana yang disebutkan oleh Pak Salak sebentar tadi. Saya nak move forward lah, Pak Salak, ya. Kalau boleh saya nak teruskan sikit dari sudut, ya, kembali mengingatkan kita Datuk-Datuk yang di-Pertua bahawa seperti mana yang kawan-kawan sebutkan, ya, kewangan Islam cukup anjal. Kewangan Islam cukup sifatnya fleksibel. Kerana sifatnya kewangan Islam ini, ia kalau kita kembali kepada asas pemahaman Islam itu, Islam yang dibagikan kepada akidah, syariah dan akhlak. Dan dalam hal syariah ini, ianya termasuk dalam perkara muamalat. Dalam perkara muamalat takbir urus perniagaan, ya, yang seluruhnya adalah perkara dalam urus takbir, perkara yang dikatakan sebagai al-umurul al-ijtihadiyat. Perkara-perkara yang boleh saja sifatnya daripada sudut hukum, ia tidak fix, ia tidak sifatnya sawabit, ia tidak sifatnya fix dan rigid. Ia oleh kerana itu, dari sudut produk development, kewangan Islam ini cukup anjal, dan kita cukup kaya dengan produk-produk ini. Adapun dalam hal ini, Datuk-Datuk yang di-Pertua, saya mengangkat beberapa isu yang penting, yang perlu saya perhalusi dari sudut apa yang dikatakan sebagai the legal framework dan governance for Islamic financial services. Di sini akan letaknya cabaran bagi kewangan Islam di negara kita ini. Yang pertamanya, apa yang boleh saya sebutkan sebagai lack of a harmonized, ya, dan standardized syariah governance framework and market oversight dengan izin. Lalu kalau boleh saya hanya sebutkan satu contoh saja, bahawa kita gagal untuk ketika ini, ya, mempunyai satu standard governance dan framework kerangkanya yang boleh diiktiraf oleh seluruh dunia. Justru kerana itu, ada produk-produk kita, dan kita ini masih lagi belum dapat diterima sebagai satu benchmark yang boleh diterima secara keseluruhan. Maka di sana, ya, pakar-pakar menyebutkan bahawa ianya akan membawa kepada apa yang dikatakan sebagai syariah arbitrage. Tak boleh buat di sini, dan gagal buat di sini, atau mereka tidak mau buat di sini, mereka boleh saja buat di Saudi, mereka saja boleh buat di Qatar dan di Dubai dan tempat lain. Jadi selagi kita tidak harmoniskan, selagi kita tidak mendamaikan keperluan apa yang dikatakan sebagai takbir urus syariah dari sudut kerangkanya, maka terus-terusan kita akan dapati bahawa khususnya kalau saya boleh sebutkan
IOV, ya, IOV ini adalah apa yang disebutkan AA OIFI ini, ya, Accounting dan Auditing Standard ini, yang merupakan satu badan yang telah ditubuhkan. IOV ini terus menerus mengingatkan kita bahawa masih lagi banyak, Timbalan Menteri tak ada dah. Masih banyak lagi perkara-perkara standardization, piawaian yang masih gagal dilakukan oleh negara kita, oleh pengamal kewangan di sini. Meskipun kita punya banyak, ya, kelebihan, tetapi dari sudut ini masih tetap merupakan satu kelompangan, satu kekurangan, satu kelemahan, ya, kewangan Islam di negara kita ini. Yang kedua, apa yang dikatakan sebagai the lack of governance. Ya, the lack of governance, kurangnya tabir urus dari sudut apa? Menjamin dan melindungi apa yang dikatakan sebagai apa yang disebutkan sebagai the kepentingan profit sharing investment account. Profit sharing investment account yang disebutkan sebentar tadi. Tidak silap saya, Maran menyebutkan perkara ini. Maran menyebutkan apakah boleh kiranya keuntungan berbilion ringgit, ratusan juta ringgit, bilion ringgit kadang-kali, perbankan-perbankan khususnya Islamic Financial Institution dan banking ini, apakah mereka ini dapat berkongsi keuntungan itu? Kerana pada sifatnya, boleh saya sebutkan, kewangan Islam ni ada dua, ya. Pada sifatnya ianya terbagi pada dua. Ini soalan Kalabakan sebentar tadi. Kalabakan menyatakan kalau tak ada riba, mana boleh datang untung? Sebenarnya dalam konteks kewangan Islam, ianya sama ada sifatnya equity based ataupun debt based. Sifatnya hutang dan sifatnya adalah equity, perkongsian. Dan seluruhnya kewangan Islam ni, Datuk Dr. Betua, adalah atas perkongsian, partnership. Partnership itu dalam keadaan partnership, dalam bahasanya al-musyarakah fil gharam wal ghanam, partnership in profit and loss. Justru kerana itu, sifatnya kewangan Islam ini adalah lebih cocok dengan tabiat manusia yang sepatutnya berani dan berdaya untuk membuat partnership rather than expect a ribawi system. A ribawi system is essentially time-based value of money. Ini dia ribawi system yang hari ini merupakan asas kepada conventional finance dan conventional banking and financial services. Kerana mereka meletakkan segalanya pada sifat ribawi. Dan riba ini adalah satu yang menjadi halangan dalam amalan kewangan Islam. Kerana by virtue of money, dengan izin, you do not expect to have more money, kecuali that money dan capital is mobilized. Ini dia prinsip kewangan Islam. Dan oleh kerana itu, sahabat-sahabat luruhnya perlu memahami bahawa kalau tidak ada riba sekalipun, kalau tidak ada interest sekalipun, kerana sifatnya adalah musyarakah, sifatnya adalah berkongsi keuntungan, sama ada sifatnya mudarabah atau bermusyarakah, ianya pada asasnya adalah partnership. So the concept of Islamic finance memanglah satu yang sifatnya membawa pada kesetiakawanan, dan inilah yang berbeza dan membezakan conventional finance daripada Islamic finance. Kalau saya boleh teruskan sikit lagi, Datuk Dr. Petua, saya menyebutkan tentang perkara yang dikatakan the lack ataupun kurangnya governance takbir urus dari sudut melindungi kepentingan penabung ataupun depositors, dari sudut profit sharing investment. Dari sudut ini, ya, pakar-pakar menyebutkan bahawa apa yang diperlukan oleh kewangan Islam di negara kita ini adalah regime disclosure ataupun ketelusan, ya, ketelusan dalam membuat, ya, perhitungan tentang bagaimana mereka memberikan keuntungan. Dan di sinilah Islamic banking masih lagi sangat berhajatkan kepada disclosure regime dan disclosure system, yang dengan kata lain, ya, market perception, ya, persepsi market terhadap IFI ini atau Islamic Financial Institution ini, mereka tidak dapat, there is no transparency at times. Tak tahu bagaimana keuntungan itu dibuat ataupun diagihkan. Kalau dalam conventional system, if you have kalau kita meletakkan dalam FD, kita dapat, mereka tentukan dari sudut angkanya berapa kita akan dapat. Tetapi dari sudut Islamic banking ini, kita dapati bahawa the lack of governance. Saya ingat perkara itu Timbalan Menteri lebih faham. Jadi perkara itu sekarang ni masih lagi dalam dari sudut perkara yang dari sudut takbir urusnya masih belum lagi
sempurna, jauh daripada sempurnanya, ya. Jadi itu satu lagi perkara yang saya ingin sebutkan. Dan juga dari sudut produk, Datuk Yang Di-Pertua, di sinilah saya ingin tekankan betapa pentingnya ya kita yang juga mendahului dan menerajui perbankan dan juga kewangan Islam ini. Saya dapati bahawa ia pada akhirnya tidak membawa kepada penerangan di peringkat antarabangsa. Sehingga kan kalau boleh saya sebutkan, ya, beberapa produk yang kita lahirkan daripada produknya di negara kita ini gagal untuk diterima, ya. Sebagai contohnya adalah apa itu produk yang bersangkutan dengan kontrak akadnya itu adalah bai' al-inah. Jadi hari ini ia tidak diterima oleh berbagai syariah advisory council daripada beberapa negara Timur Tengah, ya, kerana ia punya sifat gharar, sifat deception dan penipuan di situ, ataupun satu yang tidak diterima oleh tidak ringkasnya. Saya tidak mahu untuk memasuki perbincangan teknikal itu. Apa yang nak saya tekankan adalah dari sudut produk perlu kepada keupayaan, ya, kita untuk membawa kepada penerangan di seluruh dunia. Tetapi kalau produk-produk kita ini setelah kita develop, ya, dari sudut produk developmentnya, tetapi akhirnya, ya, ditolak justru kerana perkara-perkara yang asas, ya, yang tidak diterima oleh beberapa tokoh-tokoh fuqaha ataupun scholars, syariah scholars dan syariah advisory, ya, maka ianya terbat ataupun ditolak dan tidak dapat diterima. Ya. Terima kasih untuk Ketua. Terima kasih Kuala Selangor. Berhubungan dengan isu produk kita sama ada diterima oleh negara-negara lain, adakah kita melihat perkembangan Islamic banking di Malaysia ini yang cukup penting sebab mempunyai potensi yang cukup besar seluruh dunia? Adakah kita terlalu mengkhususkan Islamic banking ini dalam negara kita sendiri dan tidak mengalakkan bank-bank kita untuk memperkenalkan ataupun memperluaskan penggunaan Islamic banking seluruh dunia? Kita selalu amat bangga, we say that we are the biggest Islamic banking market in the world. Tetapi adakah ini menunjukkan bahawa hanya Malaysia saja, syarikat-syarikat Malaysia atas desakan daripada kerajaan tidak mengambil misalnya pinjaman daripada pinjaman biasa, konvensional, dipaksa ataupun digalakkan, diteruskan kepada perbankan Islam. So dari segi itu, we are not actually creating new markets. We are not actually increasing our capital market, the size of our capital market, tapi hanya mengagihkan perbankan konvensional kepada perbankan Islamik di Malaysia saja, dan mengakibatkan Malaysia menjadi pasaran yang paling besar sedunia. Tetapi ini menunjukkan bahawa ianya tidak dikembangkan ataupun dimajukan di negara-negara lain. Dan saya rasa bagi Kementerian Kewangan khususnya, mereka perlu mungkin berikan galakan yang lebih supaya bank-bank kita dapat memperkenalkan ataupun menggalakkan penggunaan perbankan Islam di antarabangsa, termasuk produk-produk yang lebih dapat diterima oleh seluruh dunia. Terima kasih PJ Utara. Saya rasa penting untuk perkara itu diberikan perhatian oleh Menteri dan Timbalan Menteri, kerana di situ cabarannya adalah untuk sebelum diterima, sebelum digunakan, ya, ia perlu diterima. Dan pada aspek kerana syariah advisory council ni, ya, the scholars ni, mereka mementingkan pertama-tamanya produk itu. And the produk ini adalah dari sudut ada kecenderungan untuk hanya mengislamkan produk-produk konvensional, ya, termasuklah mutakhir ini persoalan apanya tu dikatakan sebagai Islamic derivatives, ya. Tetapi pada waktu yang sama, saya mahukan ucapan PJ Utara tadi dimasukkan dalam ucapan saya, kerana menegaskan tentang peri pentingnya untuk
Ya, untuk kita dipahamkan bahawa untuk penerimaan, ya, untuk penerimaan produk-produk kita itu perlu di sana kontrak tadi yang siapa sebut regarding kontrak, sebut pasal akad tadi. Akad tu bukan hajab hijab kabul je. Akad itu dalam Islamic finance paling penting adalah persoalan the construct of akad. What is it? Ya. Dan dari sudut itu saya ingin tekankan betapa ya dalam hal ini kita telah menyaksikan bahawa Aufi ya telah pun menolak Bai Al-Inah, ya, BBA, ya, Bai Bisamin Al-Jil yang dilahirkan oleh scholars di Malaysia ini. Bai Bisamin Al-Jil BBA, ya, Bai Sabdal Ujuk Sukuk is permitted under the Sharia Council of Bank Negara Malaysia, tetapi ia tidak, ya, dia dilarang ataupun diprohibited oleh the Accounting Auditing Organisation for Islamic Financial Institution AUFI kerana ia menggunakan kontrak ataupun akad yang pada the essence of it adalah bai al-inah, ya, yang bersifat ribawi. Kerana tak perlulah ya saya terangkan dengan lebih teknikal, kerana ianya berdepan dengan dakwaan bahawa kontraknya itu adalah kontrak yang sifatnya ribawi. Ya, kerana ia melibatkan konvensional dan ribawi. Mohon penjelasan sikit. Kerana ia hanya melibatkan dua parti. Sebab itu hari ini satu produk baru yang namanya tawarruk adalah satu yang lebih Islamik dan diterima ramai. Oleh kerana itu PJ Utara, ya, the first thing sebelum orang menerima dan sebelum kita dapat keluar, ya, institusi perbankan kita keluar ke negara-negara Timur Tengah, Asia Tenggara ini, sama ada di East Asia, ianya adalah mesti bermula dengan penerimaan produk kita. Sebab di sana ada persepsi yang agak negatif tentang produk-produk kita. Ini contohnya yang ini. Dan oleh kerana itu saya ingat ini hanya satu contoh saja. Kita ada banyak lagi produk-produk yang lebih baik dan saya harapkan perkara ini akan terus ditambah baik. Sila. Panjang lagi ya. Kuala Selangor. Saya ingin mendapat penjelasan daripada Kuala Selangor. Kerana apa yang dimaklumkan oleh Kuala Selangor, saya takut berlaku penipuan atas nama Islam ni. Kebimbangan atas konsep mudarabah dan konsep perjanjian keuntungan, tetapi telah disalahgunakan semata-mata kerana nak menunjukkan keislaman, sedangkan dia tidak memenuhi citra syariah itu sendiri. Kerana dalam kontrak perkongsian antara pemodal dengan pengusaha, selaku pemodal kita menyumbang 100% ringgit untuk disumbangkan ke dalam bank. Bank sebagai pengusaha menggunakan pelaburan. Kemudian dibuat perjanjian dalam konteks 30-70. Kita sebagai pemilik modal mendapat keuntungan 30, bermakna diikat dengan term 30-70. Sedangkan bank mendapat 70. Jadi di sini saya minta penjelasan daripada Kuala Selangor. Adakah konsep diikat dengan menggunakan 30-70 itu ataupun 60-40 atau sebagainya, ini menepati dengan kehendak syariah? Kerana kalau sepaham saya, kehendak syariah dalam perbankan ni untung sama untung, rugi sama rugi. Kalau bank itu berniaga rugi, maka pemodalnya juga seharusnya menerima kerugian. Tapi kalau untungnya lebih, keuntungannya melebihi, sepatutnya pemilik modal mendapat keuntungan yang lebih. Itu prinsip yang saya faham tentang perbankan syariah. Pun penjelasan.